Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita dapat berjumpa bersama dalam satu majlis yang dipenuhi dengan keberkatan, dengan kerahmatan, iaitu majlis ilmu di Yayasan Taklim. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita, iaitu tauhid pada bab yang ke 57 Okey, 57. Sila buka buku antum muka surat yang ke-238. Bab yang ke-57 tentang ucapan andai kata. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang ke-57 ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala meletakkan satu tajuk yang sangat baik, yang sangat yang sangat perlu dan penting untuk kita ketahui tentang larangan ucapan andai kata. Andai kata ataupun jika seandainya. Sebab hal ini berkaitan dengan qada, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah berlaku kepada kita, maka semestinya kita ridha dan menerimanya dengan lapang dada, dengan lapang hati, tanpa kita mengingkari ataupun tanpa kita merasa menyesal terhadap ketetapan itu. Karena semua yang berlaku kepada kita ni itu merupakan takdir, dan memang kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah kita pilih kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, maka kita jangan sampai merasa menyesal ataupun mengingkari suatu takdir tersebut. Karena hal ini merupakan penyimpangan ataupun kekurangan, kekurangan bagi seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mesti menerima semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in min indillah, segala sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bab yang ke-57 ini tentang ucapan andai kata. Macam mana hukum mengucapkan andai kata? Okey, dalam menjelaskan tentang tentang andai kata ni, kalau kita tengok dalam tajuk yang asal, dalam tajuk bahasa Arab, dia disebut kat sini dia ditulis babu ma jaa fil lawwi. Babu ma jaa fil lawwi, iaitu satu bab yang menjelaskan tentang andai kata. Tapi tak semua andai kata ni, pengandaian ni dilarang dalam Islam.
ada andai kata pengandaian pada apa yang diharamkan pada perkara yang tertentu. Terutama yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang sudah berlaku seperti musibah, bencana dan seterusnya, ya, seperti keburukan dan seterusnya. Nah, ini yang termasuk dalam bab ini. Okey, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam menjelaskan tentang ucapan andai kata ni, beliau di sini menyenaraikan 3 dalil. 2 daripadanya ialah dalil daripada Al-Quran dan 1 daripadanya ialah dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, dalil daripada Al-Quran ayat yang ke-154 surah Ali Imran. Baik. Saya sendiri yang baca ya, tak perlu anda minta kepada jemaah untuk membaca. Sebab saya tahu jawapan dia macam mana nanti. Ini akan makan masa. Okey, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayatnya lengkap ya. Kalau kita tengok dalam buku asal dia diambil daripada ini, yaquluna law kana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Okey, tapi dekat sini dia ditulis dalam buku kita ni ditulis sempurna, ditulis semua. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Tafsiran ni tak perlu dijelaskan semua ya. Sebab yang berkaitan ni pada line yang pertama ni, yaquluna law kana lana minal amri syai'un qutilna kahuna. Yang bermaksud mereka orang-orang munafik berkata ataupun mengatakan, yaqulun ini menunjukkan kepada jamak ya. Yang dimaksud yaqulun dekat sini ialah orang-orang munafikin yang secara zahir mengaku Islam, secara batin adalah kafir, pura-pura masuk Islam. Ataupun mereka ni tidak sebenarnya masuk Islam. Tidak sebenarnya menjalankan agama Islam. Sebab kerana mereka malu, terhadap jiran-jiran mereka. Seperti mana yang berlaku pada kaum-kaum orang-orang Madinah dahulu. Selepas baginda Nabi SAW bersama para sahabat mendapatkan kemenangan di peperangan Badar, maka selepas itu banyaklah orang-orang Madinah ni yang menjadi golongan munafikun yang diketuai oleh siapa dia? Siapa ketuanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kroni-kroninya. Ataupun anak-anak buahnya. Okey. Kata mereka ni orang-orang munafikin ni, lau kana lana minal amri. Tengok dekat sini ada lau ya. Lau. Lau ni maksudnya jika ataupun andai kata, berandai-andai. Ini karena kenapa mereka menyebut lau kana lana? Sebab sebelum itu mereka terkena musibah. Apa musibah dia? Mereka terbunuh dalam peperangan. Jadi kata mereka, andai kata kita memiliki sesuatu, yaitu hak campur tangan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan terkalahkan dan tidak akan ada yang terbunuh di antara kita di sini. Ini dalam catatan kaki itu disebutkan maksudnya dalam peperangan Uhud. Jadi mereka ni merasa menyesal terhadap apa ataupun terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka, kepada mereka yang telah berlaku ni. Jadi mereka merasa menyesal. Kalau kami, kata mereka, kalau kami ni memiliki ataupun memiliki hak campur tangan dalam urusan ni, mesti kita tidak akan menjadi orang yang kalah, mesti kita tidak akan terbunuh, kata mereka orang munafikin. Maksudnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala cela mereka. Cela orang-orang munafikin ni. Qul law kuntum fi buyutikum, maka Allah Subhanahu wa taala balas perkataan mereka. Dan balasan di sini Allah juga menggunakan perkataan law. Jadi kata Allah, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalaupun
Jikalau andai kata kamu semua ni orang-orang munafikin berada di rumah, nescaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Jadi meskipun mereka ini tidak keluar ikut peperangan, mereka pun akan mati terbunuh. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya dekat sini? Maksudnya semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku dan sudah diatur, ya. Dan sudah diatur matinya macam mana, wafatnya dia macam mana, wafat dalam keadaan biasa ke ataupun terbunuh ke dan seterusnya. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji keimanan yang ada dalam dadamu dan untuk membuktikan niat yang ada dalam hatimu, dan Allah mengetahui isi segala hati. Jadi maksudnya di sini semua ketetapan baik dan buruk, terutama ketetapan buruk ni sebagai ujian bagi kita orang-orang yang beriman ni. Sebab orang-orang yang beriman ni apabila kita telah mengikrarkan amanna billah, amantu billah, kita dah menetapkan bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan mengira bahawasanya kita ni aman bebas daripada ujian, tak. Justru selepas iman tu semakin banyak ujian datang kepada kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala nak tahu mana yang betul-betul beriman di antara kamu ni. Mana di antara kamu ni yang paling menerima ataupun berlapang dada dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang Islam lalu kita sentiasa happy, banyak harta kan. Sentiasa sehat dan seterusnya. Tak, mesti ada ujian di situ. Dan semua ketetapan ini telah dituliskan dalam Lauhil Mahfuz. Kita semua masing-masing di antara kita ni semua mendapatkan ketetapan ni, ketetapan ujian ni. Bahkan dalam surah Al-Baqarah kan disebutkan walanabluwannakum bisyai'in, sesungguhnya kami akan menguji kamu semua bisyai'in dengan sesuatu minal ju'i. Apa ju'? Lapar kan? Lapar, iaitu kemiskinan. Dan memang kebanyakan orang miskin ni dari golongan orang Islam kan, umat Islam kan. Kebanyakan orang miskin ni lah golongan umat Islam. Banyak. Sebab mereka memang dah dicoba oleh Allah. Diuji keimanan mereka. Minal khawfi wal ju'i. Wal khawfi, dan merasa takut. Wal ju'i wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Macam mana disebutkan tadi, miskin. Ya. Lapar dan seterusnya. Wal anfusi was samad, wal anfusi, dan dan diri ataupun jiwa. Wal anfusi was samarat, dan juga buah-buahan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan mati, ada yang diuji dengan kekurangan makanan, buah-buahan dan seterusnya. Oleh kerana itu, selepas kita mendapatkan ujian ini, kita terus taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab semua itu merupakan Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba itu karena Allah Subhanahu wa taala sayang, cinta kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum. Ini kena kita tahu ni, ya, supaya kita berlapang dada menerima ketetapan Allah apabila kita diuji dengan satu cobaan ataupun musibah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ni dalam sahih dalam Sunan Tirmidzi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah idza ahabbal qaum, apabila dia mencintai suatu kaum, cinta senang kepada suatu kaum, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi mereka ujian. Ada yang diuji dengan sakit kan, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan pasangan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan sakit, dan pelbagai ujian-ujian yang lain. Ini kita adalah orang Islam, mesti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersenang-senang, ni aku orang Islam ni, aku akan menjadi orang yang happy, sentiasa bahagia, aku akan masuk surga dan seterusnya. Tak. Di dunia ni memang kita akan sentiasa diuji dengan perkara yang wajib, diuji dengan perkara yang halal, diuji dengan perkara yang haram dan seterusnya. Ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Fa idza radiya falahu ridha, apabila dia ridha dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan ridhanya.
Wa man sakhita, dan siapa yang murka, tidak ridha kepada ujian Allah, falahus sukhtuh, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, apabila kita mendapatkan suatu ujian ataupun cobaan malapetaka, kekeringan, kemarau ataupun kekurangan dalam harta kita ataupun masalah dalam keluarga kita, mungkin itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita terima. Jangan kita selepas mendapatkan ujian kita mengatakan andai saja. Jika ataupun seandainya aku tidak buat macam ni, seandainya aku dahulu tidak kahwin sama engkau, aku tidak akan jadi orang miskin. Contoh. Kan? Andai dulu aku kahwin dengan dia tu, yang kejar-kejar aku dulu tu. Mungkin kehidupan aku sekarang dah berjaya dah. Sebab dia orang kaya. Inilah takdir aku kahwin dengan kamu ni. Kehidupan aku semakin melarat, semakin miskin dan seterusnya. Ini termasuk law ataupun berandai-andai yang tidak diperbolehkan. Haram, dosa besar. Andai kata dahulu ni kau ni andai kata banyaklah. Boleh buat contoh sendiri. Tak perlu anda buatkan contoh. Semuanya tahu buat contoh macam ni. Jadi jikalau ataupun seandainya. Okey. Dalil yang kedua dalam surah Ali Imran ayat yang ke-168. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين." Orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Nih, golongan munafikin juga. Andai kata mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Ini kata orang-orang munafik. Jika saudara-saudara kita ni tidak pergi ke medan peperangan, tentulah mereka selamat, akan terbunuh. Ini kata orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini membalas ucapan mereka. Kul, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, fadra'u an anfusikum in kuntum shadiqin. Tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Apa maksudnya di sini? Takdir mereka telah ditentukan oleh Allah. Bahwasanya mereka ni mati dalam peperangan. Mereka tak dapat lari daripada takdir tu. Itu maksudnya. Jadi kata Allah ni, kalau kau ni orang mampu, orang-orang benar, orang mempunyai kuasa, coba kamu lari daripada kematian. Tolak kematian tu. Tak boleh tolak. Siapa nak tolak kematian? Tak dapat menolak kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Qul innal maut, qul sampaikanlah kepada mereka wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya mati ataupun kematian, ajal, alladhi tafirruna minhu, yang kau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kamu akan jumpa juga dengan kematian itu. Kamu akan pasti dikejar dengan kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan mendapatkan kematian. Tapi cara mati dia tak sama. Ada yang mati dalam keadaan terbunuh, ada yang mati dalam keadaan melakukan keburukan, ada yang mati dalam keadaan sujud, kan? Ada yang mati dalam keadaan sakit dan seterusnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya banyak berdoa, Allahumma khtim li bi husnil khatimah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Banyak kan ni. Sebab memang disebutkan dalam hadis sesungguhnya seseorang itu akan diakhirkan sesuai dengan amalan dia. Kalau amal sentiasa dia berbuat kebaikan, maka Allah akan akhirkan dia, akan matikan dia dengan kebaikan. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam hadis ni rasanya kurang kurang lengkap lah kalau tak dibaca secara utuh ni. Hadis ni hadis ni boleh kita cek, boleh kita jumpai dalam Sahih Muslim
Hadis yang ke-2664 ya. 2664. Kita baca hadis ni secara lengkap lah, secara sempurna. Kat sini dia disebut ihris ala yanfa'uka. Macam kurang lebih baiknya kita baca semua ni. Sebab hadis ni bagus, indah. Okey. Tengok dekat sini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Okay. Al-mu'minul qawi, orang mukmin al-qawi yang kuat. Orang mukmin yang kuat khairun, lebih baik, lebih utama. Wa ahabbu ilallah, wa ahabbu, dan lebih dicintai ilallahi, menurut Allah. Okey, sekarang tengok dekat sini apa maksud ataupun tafsiran al-mu'minul qawi ni. Adakah dia orangnya kuat, badannya kekar, besar, ya, selalu exercise, dia tak pernah sakit, atau macam mana? Dalam tafsirannya dekat sini dia disebutkan, dalam penjelasan hadis tu dia disebutkan, yang disebut al-mu'minul qawi ni perlu kita tahu ya, perlu kita ingat. Orang mukmin yang kuat itu maksudnya kuat imannya, itu yang pertama. Imannya kuat. Dia tidak mudah terperdaya dengan nafsu dan syahwat. Kuat, sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa azimatihi, dan keinginannya kuat. Keinginan dalam beribadah, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, dia kuat. Keinginannya kuat. Ini termasuk al-mu'minul qawi. Wa malihi. Wa malihi, dan hartanya. Dia banyak harta, tapi harta tu digunakan kepada benda yang baik. Ini juga termasuk al-mu'minul qawi. Dan juga wa ilmihi, dan ilmunya. Dia pun berilmu. Ini termasuk al-mu'minul qawi. Bahkan kata Syekh Saleh kalau tak silap, ataupun Syekh Utsaimin, termasuk kuat di sini ialah badannya kuat. Yes, badan kuat. Kenapa badan kuat ni dimasukkan dalam al-mu'minul qawi? Sebab kalau badan kita kuat, sehat, maka mudah, senang bagi kita untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amalan soleh. Coba kalau dia lemah, sakit, dia dibagi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit, iaitu sakit gigi. Giginya satu je yang sakit, gigi geraham. Ini bukan badan ya, satu gigi je, gigi geraham. Dia pun dah tak pergi surau dah, tak pergi masjid. Dia melaung, aduh, melaung, sakit. Astaghfirullahaladzim. Ni kalau orang mukmin yang tak sihat, yang tak kuat memang macam tu lah. Tapi kalau orang mukmin ni sentiasa kuat, jaga kesihatan, jaga pola makan, Masya Allah, dia akan aktif. Dia akan sentiasa lazim datang surau, baca Al-Quran dengan tartil, baca Al-Quran dengan suara yang kuat. Kalau dah gigi sakit, lidah dah kena macam mana nak baca Al-Quran dengan kuat, dengan tartil? Dia baca senyap je. Dia pun baca tak seberapa okey, kan? Tak seberapa okey je. Tapi kalau dia kuat, raganya kuat, sehat badannya, Masya Allah Tabarakar Rahman, dia akan semakin antusias, semakin bersungguh-sungguh dalam hal kebaikan. Oleh kerana itu orang yang sehat ni, orang mukmin yang sehat, yang kuat, kuat imannya, kuat badannya, kuat hartanya, kuat ilmunya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diutamakan daripada minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Antara orang yang kuat ni, mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah sama-sama baik. Cuma yang lagi baik adalah yang kuat. Itu dia. Oleh kerana itu, dalam hadis ni, dalam buku ni, dia disebutkan ihris ala ma yanfa'uka. Selagi kuat badan tu, selagi kamu ada ilmu, selagi iman kamu kuat,
Kan? Ya, selagi tekad ataupun azam kamu berkeinginan untuk mengerjakan amal yang baik itu kuat, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu. Ya, cari rezeki yang halal, bekerja, sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Selagi kita sehat, selagi kita kuat. Wasta'in billahi wa la ta'jazanna. Dekat sini, ini mengandung tauhid dekat sini. Wasta'in billah. Yang bermaksud, mohonlah pertolongan kepada Allah. Sama ada kamu dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan lemah, sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan dikuatkan dalam keimanan, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan ilmu, meminta pertolongan supaya diberikan pertolongan dalam menjalankan ibadah, meminta disabitkan ya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah bersabda, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Dalam ayat ini Allah tak hanya sebut iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tetapi selepas na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga kepada engkau kami meminta tolong. Sebab dalam beribadah ni mesti kita minta tolong juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah yang kita lakukan ni bukan semata-mata berasal daripada keinginan kita, tetapi dia berasal daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan kita datang ke sini ni adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita dalam keadaan terpaksa. Sebab kita ingat pahala kan, ingat pahala cari ilmu, ingat derajat ilmu, orang yang mencari ilmu ataupun orang yang alim, okey. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan di lautan memintakan keampunan, bahkan dalam riwayat yang lain membacakan selawat. Kan? Kita ingat hadis tu, kita tergerak dalam hati kita. Itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah wa la ta'jazan, dan jangan kamu bersikap lemah, malas, lemah. Ya, lemah. Nak solat berjemaah pun dia macam bukan tak larat, dia malas. Apa malasnya? 5 minit je, 10 minit. Tak sampai 10 minit. Bahkan 6 minit je solat berjemaah. Ataupun 7 minit. Padahal ketika dia main handphone, Masya Allah, main handphone, tengok medsos, Facebook, status orang. Padahal tak penting pun kita tengok status orang. Nak tengok cerita orang ni, aku lagi dekat Yayasan Taklim tengok. Oh, Masya Allah. Lepas tu dia like. Apa ni gunanya? Meskipun yang di depan ni sebetulnya juga lah sama lah sebetulnya. Kan? Tak ada yang... Itulah kita kan. Manusia memang macam tu. Ini adalah peringatan juga buat anak. Bukan anak cakap benda ni. Anak ni orang yang suci, bagus. Tak. Kita ni adalah lebih kurang curhat lah. Share lah. Tapi kalau kita ingat memang macam tu. Kita nak solat Nak solat 4 rakaat sebelum zuhur, nak solat 4 rakaat selepas zuhur. Macam mana ya? Susah kan? Tak kan 4 rakaat sebelum zuhur. Zuhur pun dah 4 rakaat dah. 4 rakaat selepas zuhur. So, berapa rakaat dia lah? 12 rakaat. Masya Allah. Ini menyamai solat malam ni dah. Masya Allah. Wala ta'jazan, kata bina. Jangan kau bermalas-malas. Jangan sikap lemah. Selagi kamu ni kuat imannya, ada ilmu, kerjakan. Wala ta'jazan. Tu dia. Nah, ni. Wala ta'jazan. Jangan kamu. Jadi apapun, kena kita usaha. Nak jadi orang kaya, kena bekerja, kena bisnes, yang penting halal kan. Kita masih lagi ada kesihatan, pergi ke tempat ilmu untuk menuntut ilmu, dengarkan pengajian, banyak baca Quran kan, dan seterusnya. Usaha, jangan sampai tak usaha. Lepas tu kita dah buat semua usaha, dah ikhtiar, sudah kita buat. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Jika menimpa kamu, tengok dekat sini ya.
Apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, syai'un, ditimpa suatu kegagalan, kegagalan ni berupa musibah ataupun berupa gagal dalam berbisnes, gagal dalam berniaga, kan? Gagal dalam segala sesuatu, kegagalan lah. Ya, kegagalan. Maka kata baginda Nabi, fala takul, jangan kamu sampai berucap lau, andai kata, anni fa'altu lakana kada wa kada, andai aku ataupun seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini ataupun begitu. Ha ni banyak yang berlaku bagi saudara-saudara kita ni, kan? Dia buat bisnes, kan, buat bisnes besar-besar. Lepas tu apabila dia dapat kerugian, tidak beruntung bisnesnya, maka kadang dia berkata, kalau aku tak buat bisnes macam ni, aku tak akan rugi macam ni. Ni tak boleh ni. Tak boleh. Kenapa? Karena dia melawan takdir, melawan ketetapan Allah. Seakan-akan dia tak ridha, tidak menerima terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, macam mana? Contoh lagi, kalau macam orang sakit, kan, dia ada beberapa pilihan. Sama ada dia nak jumpa doktor E ataupun doktor B. Lepas tu dia pilih jumpa doktor B. Aku nak pergi jumpa ni lah, doktor ni. Sebab doktor ni lah doktor spesialis, doktor pakar. Mungkin kalau aku jumpa ni, Allah akan bagi kesembuhan bagi aku. Lepas tu dia jumpa dengan doktor tu, ya. Doktor tu bagi obat kepada dia, suruh makan ni, lepas tu ada pantangan, kan, dan seterusnya. Lepas tu dia buat. Tapi tak kunjung sembuh. Lepas tu dia berkata, andai aku tak pergi doktor ini, aku pergi doktor B ni, mungkin aku sudah sembuh sekarang. Yang ni tak boleh. Ini tak boleh. Ini termasuk perbuatan yang menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala bukan tak ingin memberikan kesembuhan pada dia. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dia, seberapa jauh keimanan dia, kan? Ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan. Jadi tak boleh sampai kita mengatakan seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini ataupun begitu. Seandainya aku tidak makan ini maka aku tidak akan tidak akan sakit perut dan seterusnya. Seandainya kamu tidak pergi ke sana maka kamu akan selamat, contohnya lah. Dan seterusnya. Walakin kul, apa yang sepatutnya kita sebut apabila kita terdapat satu musibah ataupun bisnes kita gagal, ataupun kita inilah apa istilah dia, ya, kita tidak bukan tak bernasib baik sebetulnya, kurang baik, bernasib kurang baik. Kadang orang cakap nasib baik kamu pergi sini, kalau kamu tak pergi sini dah mati kau lah, macam tu, kan? Seakan-akan ni Allah Subhanahu wa taala ni memberikan dua nasib. Yang pertama nasib baik, yang kedua nasib buruk. Padahal semua ni yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Yang buruk tu atas kehendak kita, pilihan kita. Kita akan diberikan pilihan, kan? Memang qada, takdir, ketetapan itu memang dah ada, ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan ditulis ketika kita masih ada dalam rahim, dalam perut, kan? Takdir baik dan takdir buruk. Tetapi apabila kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketetapan yang baik bagi kita, akan memberikan hasil yang baik bagi kita. Jadi kat sini baginda Nabi sebut, jika kamu mendapatkan satu musibah, sesuatu yang tidak senang, sesuatu yang tidak dikehendaki, ya, ataupun kegagalan dan seumpamanya, kul, katakanlah qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Ni yang kita baca ni. Qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Ini kalau kita nak baca dalam bahasa Arab. Qaddarullah yang bermaksud ini telah ditakdirkan oleh Allah. Wa ma syaa fa'al, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Ini yang kita baca. Boleh qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ataupun qadarallah wa ma syaa fa'al, ataupun qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini kalau kita nak sebut dalam bahasa Arab. Kalau tak reti, ya, tak lancar cakap dalam bahasa Arab, boleh dalam bahasa Melayu. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Melayu? Ini adalah takdir Allah, ketetapan Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mesti terjadi. Jadi kalau kita mendengar seseorang berkata, kalau aku buat macam ni pasti tidak akan
terjadi macam ni. Langsung kita tegur, perbaiki dia. Jangan bercakap macam ni tak boleh. Tak boleh. Hendaknya kamu mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Kita sampaikan benda macam ni. Sebab perkataan seperti ini masih banyak berlaku. Masih banyak diucapkan oleh kawan-kawan kita, oleh ikhwan-ikhwan kita. Mungkin mereka yang tidak pergi pengajian, tidak mendengarkan tentang hadis ni, mereka tidak tahu. Dan mereka tidak sedar. Sebab mereka tak ada ilmu. Jadi bagi kita yang ada ilmu ni, kita sampaikan. Beliau ni walau ayat kata baginda Nabi. Sampaikan daripada aku meskipun satu ayat. Bahkan dalam hadis yang lain, naddarallahu mara'an. Semoga Allah ini kalau kita menyampaikan satu hadis kepada seseorang, meskipun hadis tu bukan dalam bahasa Arab, kita sampaikan dengan apa yang kita faham, maka kita akan mendapatkan doa baginda Nabi. Apa doa baginda Nabi? Naddarallahu mara'an sami'a, yang bermaksud semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, mengangkat derajat seseorang yang apabila mendengar hadis daripada aku, dia sampaikan kepada orang lain. Itu dia. Penting bagi kita ni untuk sampaikan. Sampaikan di media sosial. Kita tegur seseorang apabila dia mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kita sampaikan kepada dia. Lepas tu kita bacakan hadisnya. Kita katakan kepada dia bahawa baginda Nabi tidak membolehkan macam ni. Dan seterusnya. Lepas tu dekat sini dia sebut fa'inna law taftahu amala syaitan. Inilah bahaya law ni. Bahaya jika law ni, seandainya ni, ialah kata hadis ni, kerana ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Kebanyakan orang yang cakap benda macam ni, dia akan sentiasa merasa menyesal. Andai aku ni tak buat macam ni, andai aku. Sampai dia baring pun, andai kata aku tak buat macam ni. Andai kata. Dia tak pernah putus-putus. Cakap andai kata. Maka dia pada akhirnya dia akan merasakan frustasi, akan merasakan akan stres dan seterusnya. Lau jika ataupun seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Dia tidak merasa ridha dan cukup terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kandungan bab ini. Yang pertama, tafsiran kedua ayat dalam surah Ali Imran. Okey. Dalam catatan kaki itu di bawah 144. Kedua ayat di atas menunjukkan larangan mengucapkan andai kata ataupun seandainya dalam hal-hal yang telah ditakdirkan oleh Allah terjadi. Dan ucapan demikian termasuk sifat-sifat munafik. Ingat dia, sifat demikian termasuk sifat munafik. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Juga menunjukkan bahawa konsekuensi iman ialah pasrah dan ridha kepada takdir Allah. Serta rasa khawatir seseorang tidak akan dapat menyelamatkan dirinya daripada takdir tersebut. Jadi tak ada guna kita cakap seandainya, jikalau, andai kata, tak ada guna. Dia akan menambahkan beban, akan menambah kesusahan, akan menambah galau secara berterusan. Galau. Sebutlah qadarullah wa ma sya'al dan eluskan dada. Qadarullah wa ma sya'al. Ini adalah takdir Allah. Macam tu. Okey, yang ketiga, alasannya bahawa ucapan tersebut akan membuka pintu perbuatan syaitan. Ini alasannya kenapa kita dilarang mengucapkan seandainya. Yang keempat, bimbingan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai suatu kegagalan ataupun mendapat suatu musibah, yaitu supaya mengucapkan perkataan yang baik dan bersabar serta mengimani bahawa apa yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kelima, diperintahkan supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut segala yang bermanfaat untuk di dunia dan akhirat dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita sehat, selagi kita ada masa, selagi kita kuat, buat apa yang bermanfaat kepada kita supaya kita ni menjadi orang yang beruntung. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka yang tidak rugi ialah orang-orang yang sentiasa mengerjakan amal soleh. Okey, yang kelima. Yang keenam. Dilarang bersikap sebaliknya, iaitu bersikap lemah. Orang yang beriman ni kena sikap kuat, berlemah.
terutama di hadapan manusia. Jangan kita menghinakan diri, mengemis-kemis, meminta bantuan, ya, berpura-pura kita sakit ataupun berpura-pura kita ada musibah. Tak boleh. Ya, kita hanya bersikap lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah diri, tawadhu, hina diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita memang menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita adalah abdullah, ibadullah. Okey, baik. Kita teruskan kepada bab yang ke-58. Kita boleh buat agak cepatlah supaya kita ni tak perlu kita lama-lama sebetulnya. Sebab ini senang untuk kita fahami. Bab yang ke-58, larangan mencaci maki angin. Allahu Akbar. Ni ada dalam hadis dia, larangan mencaci angin. Jadi kaidahnya, kita sebagai orang Islam, orang iman, akhlak kita dengan makhluk ni saling menghormati satu sama lain. Agungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencaci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita mencaci, mencela ciptaan Allah, seakan-akan pada hakikatnya itu mencaci yang mencipta Khalik. Mencaci Khalik itu sendiri. Okey, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis yang ke-4084. 4084. Ia disebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata baginda Nabi, la tasubbanna ahadan qala ini perkataan Abu Jurayyih Jabir bin Sulaim radhiyallahu taala anhu. Jadi baginda Nabi ni berwasiat kepada Abu Jurayyih ni. Kata baginda Nabi, la tasubbanna ahadan. Jangan engkau cela seorang pun. Ahadan, seorang pun. Jangan mencela. Ya, jangan cela siapapun dia. Hamba sahaya ke, pembantu ke, orang miskin ke, fakir ke, orang miskin ke, orang pengemis ke, orang non-muslim ke. Jangan sampai kita cela. Tak boleh. Qala, lalu Abu Jurayyih berkata, fama sababtu ba'dahu khurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Selepas Abu Jurayyih ini mendapat pesan daripada baginda Nabi, ya, untuk tidak mencela seseorang, maka kata beliau, kata Abu Jurayyih ini, maka setelah itu aku tidak pernah mencela seorang yang merdeka, tak pernah mencela, tak pernah mencaci. Aku pun tak pernah mencela seorang hamba saya. Seorang hamba aku tak pernah mencela. Aku pun tak pernah cela seekor unta. Unta pun, hewan pun dia tak cela. Kan? Beza dengan kita ni. Ikhwan-ikhwan kita ni. Saudara-saudara kita ni. Betapa banyak mereka yang mencela babi. Kan? Kalau dah marah sikit, terus dia maki. Dicakap babi lah, ataupun kucing lah, ataupun anjing lah. Dia kalau sebut babi, kucing, anjing, maknanya dia caci anjing tu. Sebab kenapa dia sebut anjing? Sebab anjing dinajiskan, kotor kan. Dia sebut babi, sebab babi tu adalah najis kan, tak boleh dimakan kan. Kucing pula dan seterusnya. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita muliakan juga. Oyen tak ada masalah. Si Oyen, boleh, tak ada masalah. Bahkan Abu Jurayyih disebut, aku pun tidak pernah mencaci seekor kambing. Seekor kambing pun kita tengok kambing kan. Tapi Masya Allah, banyak ni remaja-remaja sekarang ni. Kalau kita tengok kan, remaja-remaja sekarang ni, mereka banyak main handphone, main gadget, main game. Bahkan mereka banyak yang tidak tidur kan. Sampai pukul 1, pukul 2 masih main game. Cakap sendirian. Dia cakap, dia tekan-tekan tu pasal dia cakap, babi, anjing. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mana pernah dengar nih? Budak-budak sekolah mendengar. Sampai pukul 2 main game. Cakap sendirian. Maki hewan. Belum lagi dia sebut nama kemaluan ni, kemaluan perempuan. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Ini yang berlaku bagi remaja sekarang ni, Pak. Ini makanya hati-hati yang mempunyai anak macam ni, kena ajar, kena didik akhlak yang baik supaya mereka tidak suka mencela, tidak senang mencela. Ini tak boleh.
Kita kena ajar. Bahkan kan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud, hadis yang ke-5101. Daripada Zaid bin Khalid, baginda Nabi SAW bersabda, La tasubbudik fa innahu yuqidhu lis-salah. Janganlah kamu cela ayam jantan. Ni pun ayam kita dilarang untuk mencela ayam. Apalah ayam ni, brengsek kau ayam, laknat kau ayam. Ayam pun dia laknat. Sebab dia marah sangat. Bising. Ayam bising. Tak boleh. Jadi kata sini, jangan kamu cela ayam jantan. Kerana ayam jantan itu membangunkan orang untuk solat. Ini kata baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan angin. Apa kaitannya dengan ni? Apa kaitannya dengan dengan topik kita, dengan tauhid, dengan kitab kita, mencela angin? Apa kaitannya? Okey, kita dilarang untuk caci, kita dilarang untuk memaki, mencela angin. Apa kaitannya dengan tauhid? Apa kaitannya dengan tauhid? Yes, angin pun makhluk Allah. Kita mesti muliakan, agungkan Allah. Begitu juga dengan makhluknya, kita juga agungkan, kita muliakan, kita hormati. Okey, jadi dalam buku ni dia disebutkan, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tasubbur rih fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Maksudnya, janganlah kamu mencaci maki angin. Apa maksudnya di sini mencaci angin? Ada yang paham tak? Yes, tak suka hujan. Angin kuat kan? Banyak orang yang tak suka angin kuat ni. Kadang-kadang kalau ada angin itu, dia sampai mengakibatkan rumah roboh kan? Rumah hancur. Ataupun pokok tumbang kan? Ataupun dengan angin kadang dia menyebabkan kedai dia hancur. Semua atap genting di bawah angin dan seterusnya. Lepas tu dia celak angin. Dia celak angin, brengsek. Persetan kamu dengan angin. Rumah aku ni hancur gara-gara kau. Ni tak boleh. Ni maksud mencela. Ataupun dia cakap macam ni, semoga Allah melaknat kau angin. Ni termasuk mencela. Iya betul. La barakallahu laka. Semoga Allah tidak memberkati kamu. Dan seterusnya. Dan celaan-celaan yang lain. La tasubburri. Sebab angin ni termasuk salah satu daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Angin tu dia macam mana ya nak sebut? Angin tu dia datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Angin datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada angin itu membawa kebaikan ataupun membawa keburukan, mudarat. Ini adalah atas dasar utusan daripada Allah. Angin itu tidak serta-merta datang dengan sendirinya, tak. Tetapi dia datang sebagai utusan Allah. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang, untuk angin. Itu dia. Oleh kerana itu, apabila kita mendapati musibah gara-gara angin, disebabkan angin, jangan sampai kita mencela angin. Sebab kalau kita mencela angin, sama sahaja kita mencela yang mengirim ataupun mengutuskan angin. Mencela Allah. Ini yang tidak dimaksud. Ini yang dilarang. Jadi bagi orang muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan mencela apapun, ya, jangan mencela makhluknya, jangan mencela haiwan. Sekalipun haiwan itu najis, jangan mencela angin. La tasubburri. Fa idza ra'aitum ma takrahuna faqulu. Jika kamu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba kita nampak angin apa? Angin topan. Angin apa lagi? Angin ribut. Angin apa lagi? Angin tornado ya? Angin tornado. Apa dia? Harikin. Ya macam yang berpusing-pusing tu kan? Twister. Ya lebih kurang lah macam tu. Macam jenis-jenis angin lah. Itu semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita memburukkan. Justru ada aturan dia, ada akhlak dia, ada adab dia kalau kita nampak angin.
Terutama angin yang kuat nih, yang boleh membahayakan kita. Kata baginda Nabi, fakulu, ucapkanlah doa ni. Saya yakin dekat sini tak ada yang pernah baca doa ni. Sebab doa ni panjang. Tak ada yang hafal kan? Ada yang hafal tak? Ada yang hafal doa ni? Alhamdulillah ada yang hafal, satu orang je. Nah, yang lain ni semoga ni hafal. Hah? Yes, dia ada beberapa versi lah. Okey, baik. Ini doa dia kalau kita nampak angin. Ini inilah agama kita. Agama kita ni adalah syumul, lengkap, sempurna. Apa-apa yang berlaku di hadapan kita ni, dia ada doanya. Makan, doa. Lepas makan ada doa. Pergi tandas, doa. Nak pergi, doa. Nak balik, doa. Kan? Lepas solat pun doa. Tengok angin, nampak angin, doa. Nampak kebaikan, doa. Nampak musibah, doa. Ada doanya semua. Bermakna dalam semua kejadian ni kita lujuk ilallah. Rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ni amat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita ni mendapati angin yang begitu kencang, begitu pantas, begitu besar. Jadi doanya, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairu ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Minta kebaikan daripada angin tu, sebab angin itu adalah mungkin membawa rahmat dan juga membawa azab. Tetapi yang kita minta ialah angin yang membawa rahmat. Wa khairi ma fiha, kebaikan apa yang terkandung di dalamnya. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang terkandung di dalamnya. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi daripada doa ini, dia memberikan kepahaman kepada kita bahawa angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa dua perkara. Yang pertama membawa kebaikan, yang kedua membawa keburukan. Oleh kerana itu, kita dianjurkan untuk membaca doa ini semasa kita nampak angin. Terutama ketika angin kuat. Tapi kalau angin yang biasa tu, angin yang menyejukkan, yang bersepoi-sepoi kan. Kalau kita dalam keadaan panas, tiba-tiba ada angin, tak perlu kita sampai meminta Tak perlu kita sampai meminta wa na'udzubika min syarri hadzal rih. Tak perlu, sebab itu angin yang kita perlukan memang kan. Itu angin rahmat. Ataupun kita doa aja, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Terutama apabila dah banyak dah lama terjadi musim kemarau ataupun musim kering. Musim kering, tiba-tiba ada angin, masya-Allah. Ini merupakan rahmat. Okey. Baik. Kalau dalam alam Melayu ni ada tak benda-benda pelik yang dibuat ketika ada angin ni? Ada angin besar. Ada tak amalan-amalan jahiliyah yang dibuat oleh orang-orang kita? Ada tak? Tak ada. Tak tahu kan? Mungkin dulu-dulu ada, sekarang dah tak ada lah. Ana dulu pernah cerita kan? Oh, tak pernah cerita lagi, dah jadi cerita dulu dah. Amalan pelik ketika dia ada angin. Okey, tak apa. Kita teruskan kepada kandungan bab ini. Kandungan bab ini, dilarang mencaci maki angin. Tak boleh. Sebab dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika angin sedang bertiup. Ini angin yang tidak menyenangkan ya. Baca doa. Tetapi kalau kita nampak angin yang menyenangkan, yang menggembirakan, tak perlu kita doa. Tak perlu kita doa wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih. Nanti anginnya berhenti pula. Kita perlukan angin kan ketika kita ketika panas dan seterusnya, kita perlukan angin tu. Tak perlu kita doa wa na'udzubika min syarri hadirri. Baik, yang ketiga, diberitahukan oleh Rasulullah bahawa angin mendapat perintah dari Allah. Oleh kerana itu, mencaci maki angin berarti mencaci maki Tuhan yang menciptakan dan memerintahkannya. Yang keempat, bahawa angin kadangkala diperintahkan dengan sesuatu kebaikan dan kadangkala diperintahkan dengan sesuatu keburukan. Okey,
Baik. Kita ambil satu tajuk lagi ya. Boleh? Boleh insya-Allah. Okey. Muka surat 243. Bab yang ke-59. Larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Oh, ini yang lagi berbahaya ya. Ini lagi yang berbahaya. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. يقولون هل لنا من الأمن من شيء قل إن الأمر كله لله. Yang bermaksud mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti prasangka jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu, ataupun dalam kurungan hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat yang ke-154. Okey, kita teruskan kepada ayat Al-Fatniyah ayat yang ke-6. Kita bacakan nanti tafsiran di bawah tu. Ada tafsiran dia. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik lelaki dan perempuan dan orang-orang musyrik lelaki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Sesiapa ni? Maksudnya dalam ayat ni, sesiapa yang berprasangka buruk kepada Allah, Allah akan azab dia. Nah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan, kehancuran yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Oh, bukan tanggung-tanggung ya. Neraka jahanam bagi dia. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kita tengok dalam tafsir Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim dalam menafsirkan ayat pertama mengatakan prasangka ini ditafsirkan bahawa Allah Ta'ala tidak akan memenangkan Rasulnya dan bahawa agama yang beliau bawa akan lenyap. Ini tafsiran yang pertama, bagi ayat yang pertama ya. Yang dimaksud dengan yadhunnuna billahi ghairal haqqi, sangkaan yang tidak benar ataupun sangkaan buruk ya. Ditafsirkan pula bahawa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya. Ada yang menafsirkan juga bahawa yang menimpa Nabi ini bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya. Jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan 3 tafsiran, iaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah, mengingkari takdirnya, dan mengingkari bahawa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas segala agama. Inilah prasangka buruk yang diperbuat oleh orang-orang munafik dan musyrik yang tersebut dalam surah Al-Fat. Adapun perbuatan ini disebut prasangka buruk kerana prasangka yang demikian tidak patut terhadap Allah Ta'ala, tidak patut terhadap hikmahnya, pujiannya dan janjinya yang benar. Kerana itu, sesiapa yang berprasangka bahawa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahawa segala yang terjadi dengan qada dan qadar Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya, yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji, bahkan mengira bahawa apa yang terjadi ini hanyalah sekedar kehendak saja tanpa hikmah, maka inilah prasangka orang-orang kafir dan neraka wail bagi orang-orang kafir itu. Ana baca je ya, dengarkan ya.
Kebanyakan orang yang melakukan prasangka buruk terhadap Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain, tidak ada yang selamat dari ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini melainkan orang yang arif akan Allah, asma dan sifatnya. Jadi untuk kita selamat daripada dhanna sau', prasangka yang buruk kepada Allah, ialah dengan cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui asma dan sifatnya. Kalau kita belajar tentang asma dan sifatnya dan sifat Allah ni, insya-Allah kita akan terselamat daripada sangka buruk kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, ada Khaliq, ada Rahman, ada Razik, ada Fattah, ada Alim, ada Al-Bar dan seterusnya. Dan kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensinya. Maka orang yang berakal dan cinta terhadap dirinya sendiri hendaklah memperhatikan masalah ini dan bertaubatlah kepada Allah serta memohon maghfirahnya atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah. Apabila anda selidiki, cermati, siapapun orangnya, niscaya akan anda dapati pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemohkan qadar takdir dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini dan begitu. Ada yang sedikit, ada juga yang banyak, dan silahkan periksa diri anda sendiri. Apakah anda bebas dari sikap tersebut? Fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najian. Jika anda bebas dari sikap tersebut, iaitu daripada sikap buruk prasangka, prasangka buruk, selamatlah anda dari suatu malapetaka besar. Tetapi bila tidak, sungguh tak kukira bahawa anda akan selamat. Itu dia lah kandungan bab ini, tafsiran ayat dalam surah Al-Imran, tafsiran ayat dalam surah Al-Fat. Kemudian yang ketiga, disebutkan bahawa prasangka buruk banyak sekali macamnya. Kemudian yang keempat, diterangkan bahawa tidak ada yang dapat selamat dari prasangka buruk ini melainkan orang yang arif, orang yang memahami tentang nama-nama Allah dan sifatnya, serta arif pada dirinya sendiri. Anda kira cukupkan di sini je lah kan? InsyaAllah kita sambung pada nilai. Okey. Ni anda pengumuman ya. Untuk minggu depan, Jumaat depan ni kita tak ada kelas ya. Kita tak ada kelas. Kelas kita ditangguhkan sebab kita nak bagi laluan ya. Nak bagi laluan bagi mereka yang nak ikut daurah Ustaz Yunus. Daurah Tauhid. 3 hari ya. 3 hari 3 malam ya. Tak silap, daripada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Daurah Tauhid ya. Nantilah sesiapa yang ada masa, yang ada kelowongan, yang ada kelapangan, boleh sertai daurah ini. Sebab daurah ini sangat penting, dia berkaitan dengan tauhid. Terutama bagi mereka yang tidak pernah belajar tauhid ataupun yang sedang belajar tauhid di kelas ni, boleh sertai kelas daurah ni. InsyaAllah sangat bermanfaat. 6. Okay. Baik, ada soalan tak sebelum kita tutup? Kita berhenti awal ya, untuk malam ni berhenti awal. Tak ada soalan ya? Taib. Kalau tak ada soalan, kita tangguhkan kuliah kita di sini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu seterusnya nanti selepas daurah insyaAllah ta'ala. Baik, apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada anda sendiri. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.